1.3 bilion umat Islam dilihat bersikap dingin terhadap ilmu sains dan teknologi, sedingin salji yang menutupi permukaan bumi. Mereka seolah-olah tidak berminat dengan sains, apatah lagi dengan teknologi meneroka angkasa lepas. Kemanakah hilangnya dorongan melahirkan tokoh-tokoh seperti ilmuwan zaman pertengahan yang menjadi asas pencapaian sains dan teknologi dunia barat hari ini? Apakah punca lenyapnya nama-nama mereka di kalangan umat Islam sendiri sehingga menimbulkan rasa rendah diri dan bergantung kepada barat untuk bangkit dalam bidang sains? Perlu dilihat, perlu dikaji balik sejarah sains ini. Oleh kerana kita tak buat sejarah sains, saya yang mengaji sains ini, daripada saya mengaji dari S1 sampai ke universiti, saya diajar bahawa orang yang mula-mula mempelopori sains ialah Newton, Einstein, Watt, siapa lagi, Galileo Galilei. Kalau nama sebelum itu, Pythagoras, Aristotle. Tapi Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khwarizmi saya tak kenal. Sebabnya, sains ini dinyatakan oleh dalam minda orang barat, dalam set orang barat, dalam semangat dan falsafah orang barat. Jadi dia takkan cerita tentang Islam. Mereka juga tidak merekodkan bahawa barat telah menggunakan hasil kajian saintis Islam untuk bangkit di zaman Renaissance sehingga tercetusnya revolusi industri pada abad ke-18. Sebagai contoh, hasil kerja Ibn Sina, Honun Fitib, telah diterjemah ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi rujukan mereka sehingga abad ke-17. Tampaknya, barat tidak mengenali anatomi manusia, dunia pembedahan dan ilmu farmakologi. Namun, nama Ibn Sina dibayangi nama Wilhelm Harvey, tokoh perubatan barat. Perkara yang sama berlaku dalam bidang kimia. Jabir Hayyan menemui kaedah penjulingan pertama di dunia bagi menghasilkan asid-asid penting. Kaedah penyulingannya menyumbang kepada perkembangan ilmu kimia moden. Malah, beberapa nama asid yang digunakan pakai hari ini berasal daripada perkataan Arab. Namun bagi Barat, era kimia moden bermula pada abad ke-18, 900 tahun selepas zaman Jabir Hayyan. Lebih ketara ialah sumbangan Al-Khwarizmi yang memudahkan dunia hari ini melakukan pengiraan. Al-Khwarizmi belajar di sistem angka India 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Angka Romani ataupun angka Latin bukan guna itu. Latin menggunakan I untuk 2, I 3, I V 4, V 5, VI 6 kan. Dan X 10 dan seterusnya lah. Ada C, ada M dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok sistem itu, dia semacam tidak habis. Selepas I habis, dia ada V. Habis V, dia bagi X. Habis X, dia bagi C, M, L. Dan dia berterusan. Nah, kalau kita tengok sistem yang begitu, dia akan jadi macam mana kita nak buat pengiraan. Jadi sistem angka India 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bila nak masuk 10, macam mana nak buat? Itu yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi angka sifar. Bukan angka kosong, angka sifar. Kosong ni dalam segi empty kan, kosong empty. Dia not empty, sifar. Satu nombor, satu angka yang disebut sebagai sifar. Jadi kalau begitu pengiraannya senang. 10 jadi 10, 11 ulah boleh 11 kan. Cuba bayangkan, katakanlah sistem ini tidak diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi. Macam mana? I. Sekarang saya nak campur 4 campur 7. IV campur dengan VII. Jadi dia macam mana? Saya tak tahu macam mana nak kira. IV campur dengan VII. Tadi I sini. Jadi macam mana? Tetapi kalau jadi 7, ada 4 campur dengan 7. 4 campur dengan 7, dia lebih daripada angka 10. Maka dia akan ambil 1 ke depannya. Jadi 1. Lebih dari 1, ditegak ke kiri jadi 1, 11. Gitu.
So ada satu sistem. Jadi sebenarnya yang hebatnya Al-Khwarizmi itu ialah memperkenalkan suatu sistem number. Number itu yang bernama yang kita lihat sekarang ini. Sumbangan Al-Khwarizmi serta saintis Islam pada zamannya telah meneruskan survival ilmu sains. Apabila pertembungan antara sains dan gereja berlaku di Eropah, pemikiran secara saintifik diharamkan. Ilmu sains zaman Yunani terbiar begitu sahaja. Ketika itu saintis Islam mencerap ilmu-ilmu berkenaan dan melakukan pembaharuan serta mengembangkannya. Sains ketika itu menafsir kandungan Al-Quran. Usaha tersebut meletakkan mereka sebagai ilmuwan Islam. Al-Quran mengatakan bahawa ilmu itu adalah cahaya. Okey, itu ilmu adalah cahaya. Kemudian saya rujuk pula kepada fizik. Kalau ilmu adalah cahaya, dalam fizik, ya, cahaya ada tenaga. Kalau ada tenaga, dia boleh membawa perubahan kepada orang yang bertenaga. Jadi apa maknanya? Maknanya ilmu itu mempunyai nilai yang tersendiri, kelebihan yang tersendiri. Kalau kita berilmu, kita memahami sesuatu, kita akhirnya akan membawa kepada research, penyelidikan dalam bidang sains, alam fizikal baik, alam manusia baik, hatta bawa kepada alam, katakan, kerohanian. Ilmuwan Islam zaman pertengahan melihat fenomena alam berpandukan Al-Quran. Mereka menggunakan sains untuk memanfaatkan fenomena itu bagi keperluan manusia. Contohnya, bidang pertanian. Mereka menggunakan tenaga air yang mengalir untuk membawa air ke kawasan tanaman serta ternakan mereka. Oleh itu, wujud keharmonian antara alam dan manusia. Apabila Al-Quran menyebut tentang manfaat alam ciptaan Tuhan dan manusia menggunakan pendekatan sains, membina teknologi atau kaedah bagi memperolehi manfaat itu. Kincir air yang dibina mereka digerakkan oleh arus air sendiri bersama tindak balas graviti, melahirkan mekanisme kejuruteraan bersumberkan alam tabii. Ia diistilahkan sebagai automata atau automatik, bermakna berjalan sendiri. Penggunaan injap bagi memerangkap dan menolak air ke bahagian tinggi menerusi tekanan yang dihasilkan oleh putaran kinci air membolehkan air tersalur ke masjid serta kediaman mereka ketika itu. Mereka melakukan aktiviti-aktiviti sains ini untuk membangunkan masyarakat persekitaran. Perubatan, ya, sebagai contoh. Itu nak memastikan masyarakat hidup dalam keadaan sihat walafiat. Kemudian kejuruteraan. Ini untuk memastikan, ya, masyarakat itu mempunyai infrastruktur, ya, seperti saliran air, hidrologi untuk membolehkan pertanian dijalankan. Kemudian astronomi. Ya, mereka membaca Al-Quran. Astronomi itu adalah untuk mengkaji bulan, bintang dan sebagainya supaya mereka boleh, ya, untuk memandu mereka apabila mereka dalam keadaan perjalanan. Apabila kita nak tentukan bila hari nak puasa, bila hari nak hari raya. Jadi bermakna mereka melakukan aktiviti sains ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan memang itu yang disuruh oleh Islam. Orang-orang dulu ataupun ahli-ahli sains dulu membangunkan sainsnya. Dia, kalau kita sebahagian besar itu didorong oleh kena agama. Perkataan geometri itu bermula daripada orang Mesir dalam sains. Tapi sebenarnya orang Mesir itu Islam. Geo berarti bumi, metrik berarti ukur. Geometri berarti ukur bumi, bukan matematik. Hari ini geometri adalah matematik. Kenapa ukur bumi? Sebab ahli sains pada ketika itu yang berada di Mesir
dia nak tahu arah kiblat. Dan kiblat itu adalah rukun dalam sembahyang. Kita tengok lain tu. Jadi ilmu geometri itu dibangun dalam konteks bagaimana nak menentukan arah kiblat dengan melihat cahaya matahari yang lurus. Apa yang saya nak sebut ialah zaman Islam, zaman yang membenarkan umat berfikir. Tak ada pun orang kata Taurut, orang kata kamu melampaui batas, orang kata kamu ni ilmu sekular, zaman-zaman dulu. Sedangkan orang melihat itu adalah sumbangan mereka kepada sumbangan ahli sains. Kaedah kejuruteraan pada asalnya bertujuan mengangkut air ke masjid untuk berwuduk menjadi asas kepada teknologi gear, engkol dan piston. Ia bermula daripada hasil kerja ilmuwan Islam bernama Al-Jazari. Teknologi itu telah dikembangkan oleh Barat sehingga tercipta enjin berkuasa wap oleh James Watt ketika era revolusi industri. Pemikiran Jazari dilihat pada enjin kereta hari ini yang menggunakan engkol dan piston untuk menggerakkannya. Sains merupakan aktiviti membaca alam. Al-Quran mensuruh kita membaca. Jadi, orang Barat membaca alam seperti yang disuruh oleh Al-Quran. Maka mereka beroleh segala manfaat daripadanya. Kalau kita tak membaca alam, maka kita tidak akan mampu mencapai apa yang dicapai oleh dunia Barat. Memang banyak ayat Quran yang menunjukkan kepada kita bertanya tentang kejadian alam ini. Allah tanya, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan di langit yang kemudiannya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memang betul. Kemudian wa minal jibal judun, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan jibal, gunung ganang yang tegak, yang ada warna-warna kemerahan, kekuningan. Kemudian dalam ayat seterusnya Allah Ta'ala menyebut wa minan nasi wad dawab, dan begitu wan an'am, dan begitu juga Allah Ta'ala, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Ta'ala menjadikan manusia, menjadikan binatang melata, harimau, gajah, ular, dan binatang ternak, an'am, ayam, itik, lembu, mukhtalifun alwanuhu kadzalika, yang setiap satu kejadian ini mempunyai pengertian yang kita boleh fahami. Kemudian Allah Ta'ala menyebut di bawah itu sesungguhnya innama yakhshallah min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah ulama. Dengan kata lain, dalam konteks ayat ini yang saya faham, ternyata bahawa nak jadi ulama ini dia memahami tabi'i sains. Jadi kita boleh lihat alam yang nyata ini, dan kita nak tahu ayat-ayat alam nyata ni, kita kena lakukan aktiviti saintifik. Kalau kita nak baca yang teks yang lebih abstrak, membawa kepada alam ghaib, kita memerlukan satu kitab lain, yakni Al-Quran. Dan Al-Quran ini memberi kita panduan lebih lanjut daripada kegiatan saintifik ini. Sebab kegiatan saintifik yang kita amalkan sekarang ini, dia menyebabkan kita melihat sesuatu dan membuat kesimpulan. Tapi dia tidak memaklumkan kepada kita matlamat hidup sebenarnya apa. Okey, kalau kita baca kedua-duanya, maknanya kehidupan kita ni lebih lengkap dan sempurna. Kunci kejayaan ilmuwan Islam zaman pertengahan ialah gandingan antara pemahaman kandungan Al-Quran dan mencerap fenomena alam untuk menghasilkan inovasi baru bagi keperluan manusia. Mereka juga melakukan kajian saintifik atas kesedaran bahawa ia tuntutan agama dan bukan untuk mendapat ganjaran. Bagaimana umat Islam melihat ini? Umat Islam melihat ini atas landasan tuntutan agamanya. Kita buat laku aktiviti sains kerana Allah. Kita membangun dan melihat tabiat alam kerana Allah. Oleh itu, penghujung kehidupan Ibnu Baitar, pakar botani dan farmakologi, diakhiri peristiwa sedih apabila dia terbunuh setelah terkena racun dari sejenis tumbuhan yang sedang diuji untuk dijadikan ubat. Sementara Sinan, seorang arkitek di Raja, membangunkan teknologi sistem akustik dan pencahayaan semula jadi di masjid binaannya. Dia memilih hidup sederhana dan menggelar dirinya
si hamba yang miskin. Demi agama, keikhlasan mereka mengatasi kepentingan nyawa dan harta. Saya teringat kata-kata Einstein. Dia kata, agama tanpa sains itu tempang. Dan sains tanpa agama itu buta. Sebab yang memberi direction itu adalah agama. Dan sains itu hanya alat untuk menuju ke direction, ke arah itu. Jadi kalaulah sains tanpa agama, buta kita. Ke mana nak pergi? Sebaliknya, kalau agama saja, sains tak ada, jadi tempang. Ini bukan orang Islam sebut, ini Einstein sebut. Ilmuwan Islam berjaya menghasilkan teknik membaiki mutu peralatan kaca dengan penggunaan mangan dioksida. Sejak itu, fungsi kaca telah dipelbagaikan dalam kehidupan. Tanpa teknik itu, silika, komposisi utama kaca, akan terus terbenam di dalam bumi. Manakala teknik penyaduran emas yang dipelopori Jabir Hayat memudahkan urusan harian apabila peralatan yang lebih ringan, tahan karat dan senang diperolehi dapat diguna secara luas. Jika tidak, kegunaan logam emas terbatas sebagai perhiasan semata-mata dan hanya untuk golongan tertentu sahaja. Penemuan itu menjadikan ilmuwan Islam lebih menghargai alam ciptaan Tuhan. Jadi apabila kita boleh appreciate dunia ini dengan kehebatannya, maka kita akan appreciate Tuhan yang maha tinggi itu. Kemudian datanglah konsep penyembahannya kepada Allah dan sebagainya. Sebab itu sains yang menolak nilai agama, saya fikir dia banyak melakukan kerosakan daripada kebaikan. Contohnya, dalam bidang kimia sebagai satu daripada cabang ilmu sains, proses penyulingan boleh merubah struktur bahan mentah kepada unsur baru untuk keperluan manusia seperti asid-asid yang wujud hari ini. Namun proses yang sama boleh diguna untuk menghasilkan bahan untuk membunuh seperti bom kimia. Sehinggakan mereka yang maju dalam sains dan teknologi menggunakan hasil-hasil kajian mereka untuk menjatuhkan manusia-manusia yang lemah, berlakunya peperangan dan sebagainya, menindas masyarakat, manusia-manusia lain. Bagi saya, kita memerlukan agama. Pada masa silam, perkara yang utama, Al-Quran menjadi perangsang untuk mereka meneroka alam. Dan Al-Quran juga memperingatkan kepada mereka bahawa kerja-kerja yang mereka lakukan ini mestilah juga mendatangkan manfaat kepada manusia. Sebab nak laku amal saleh, buat baik, amal ma'ruf, nahi mungkar. Jadi dia ada dia punya matlamat dia. Selain daripada kita ingin seiringan dengan mereka di barat, itu kita buat juga sebab kita nak memanfaatkan teknologi yang mereka ada untuk membolehkan kita membuat kajian dalam masyarakat kita demi untuk mempertingkatkan keadaan kualiti hidup. Tanggapan umat Islam ketinggalan dalam sains hanya tinggal sebagai tanggapan semata-mata jika usaha seperti menghasilkan inovasi telinga bionik ini digalakkan. Malah, lebih ramai manusia akan memperolehi manfaatnya. Selain itu, penemuan kaedah kitar semula bahan-bahan hampa seperti sekam padi dan serbuk kayu untuk menghasilkan bahan-bahan berdaya tahan yang lebih jimat serta mempunyai pelbagai fungsi mampu menyelamatkan alam sekitar. Malah, konsep mesra alam semakin diperlukan pada kenderaan untuk kestabilan suhu bumi. Penciptaan enjin berasaskan gas hidrogen dan oksigen, kandungan utama pada air, bakal membebaskan alam daripada ancaman gas beracun. Penciptaan itu tidak mustahil, malah telah dibuktikan pakar tempatan. Mereka sepakat
bahawa inspirasi kepada inovasi itu bersumberkan semangat dan falsafah ilmuwan Islam.